Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu alaihi wasallam. Yang bersahabat Tuhan pemerintah di Imam Al-Ghazali bin Madin, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Jibril, yang saya hormati Tuan Editan, Tuan Rizki Muhammad Sifati bin Muhammad Asli, hormati tuan pegawai, tuan pegawai masjid, tuan ahli jalan kuasa masjid, serta tuan hadirin mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kurnia inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita diberikan ruang dan peluang pada malam yang mulia ini, malam 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran yang besar Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat mengadakan program Maulid Rasul, walaupun kita hanya mengadakan ceramah Maulid Rasul sebelum ini, kita mengadakan perarakan, tapi karena dilanda COVID-19, jadi kita tidak dibenarkan untuk mengadakan perarakan, kita hanya dibenarkan mengadakan ceramah. Jadi tanpa melengahkan masa, karena masa pun terbatas dan suasana pandemi COVID-19, kita ada beberapa SOP yang perlu kita lakukan. Jadi dengan tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormat dan silakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Jibril untuk menyampaikan ceramah. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Yang saya kasihi majelis dan imam dan pengusaha masjid, pegawai-pegawai PGI, seluruh muslimin muslimat yang hadir di masjid PGI. Jadi saya banyak kali kalau ini ada yang kena saya, ada yang tak kena pengikut Islam. Cuma malam ini kita baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa bila tiap-tiap tahun kita buat selalu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi riwayat kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani, siapa yang cinta aku, kana ma'i fil jannah, nescaya ia duduk dengan aku dalam surga. Jadi kita nak cinta Nabi, nak tunjuk nama, nak tunjuk pakai kiu jaga Nabi, pakai sembahyang tahajud tiap-tiap malam kita malah pakai kiting-kiting tidur kulit. Ada pun Nabi Muhammad yang tiru nama, nak tiru Nabi Musa senai kami, kita malah juga. Nak tiru juang kita pengaku, nak tiru ilmu kita malah mengaji. Hak mana yang agak-agak boleh kira dengan Nabi SAW? Bila tiap-tiap tu ada peluang kita sambung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat dalam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi tak mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi, kafir, tak sah syahadatnya. Seseorang yang sembahyang dalam tahiyat akhirnya, dia tidak selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, tak sah sembahyangnya. Sama ada wajib atau sunnah. Tu hebat Nabi Muhammad. Tu
Nak tentu orang itu imannya sempurna tak sempurna. Bersangkut dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Nabi kata tak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu kasih ke aku lebih daripada kamu kasih kepada bapa kamu. Pak kita yang dah belah kita siang malam cari makan sampai ketua, sampai sakit kok sakit badan. Tapi kalau kasih Nabi dengan kasih Allah, maka kita kena kasih bapak kita dengan kasih Nabi. Kita kena kasih Nabi lagi. Kalau bapak kita melanggar syariat Allah, wajib kita kena marah. Kalau melanggar syariat Nabi, tak boleh buruk walau bapak kita. Dan juga anak kita, kata Nabi. Anak kita ni kasih tak tahu. Tapi anak kita ni tak kenal dengan Nabi sungguh, maka kita kena turut hak Nabi walaupun anak kita sendiri. Wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya tak kira siapa dia. Bila bercanggah dengan Nabi, Nabi kata orang yang sempurna iman, dia akan tengok kalau Nabi kata lah, walau bapak kata B, anak kata B, ketua ke sultan ke pemimpin tak kira. Itu baru nak goyak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Jadi tuan-tuan, kita buat mukluk ni. Orang kampung panggil mukluk. Iaitu hari sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana kita ambil kali ni? Nabi sebut man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Nabi kata apa? Man anfaqa, siapa-siapa menafkahkan. Apa maksud menafkah? Waktu duit. Ali datang kuasa masjid mesyuarat. Kata nak buat sambutan madu rasul. Nak panggil Ustaz Bali. Hak janggut banyak. Ustaz Usman sikit. Jadi EJK mesyuarat kata kita nak kena putih duit. Nak buat program, nak makan, nak buat jamuan. Jadi kita bawa duit RM1. Nabi kata apa? 1 dirham saja pada berbuat akan maulid aku, faka'annama anfaqa, maka sesungguhnya seolah-olah dia menafkahkan jabalan min zahabin, 1 gunung emas pada perang sabilillah. Tu nanti nilai dia, nilai pada menyambut akan sambutan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi Nabi katakan, man azama maulidi kuntu syafi'alahu yaumal qiyamah. Dalam kitab ada tu. Tengok orang kata tak boleh sambut maulid Nabi bid'ah. Dia kata bid'ah ni sesat, bila sesat masuk neraka. Sambut maulid Nabi masuk neraka teruklah. Apa maksud bid'ah? Bid'ah ni benda yang Nabi tak buat, orang balik-balik belakang buat. Itu maksud bid'ah. Tapi bukan semua benda balik belakang ni kalau kita buat jadi masuk neraka. Kalau gitu duduk masjid PGA ni masuk neraka. Ni masjid PGA ni bukan ada nama Nabi. Sebab tu dia pecah pula bid'ah. Memang maksud dia Nabi tak buat, mari orang belakang buat, banyaklah benda. Maka Imam Nawawi pecah pula bid'ah 5 jenis. Apa dia bid'ah? Ada bid'ah wajibah. Jadi wajib buat walau zaman Nabi tak buat. Kita orang ni wajib buat. Seperti apa? Mentafsirkan ayat Quran dalam bahasa Melayu. Tu buat kita Jawi tu. Bukan ada zaman Nabi, tapi wajib buat tu. Berdosa tak buat salah. Jahil habis kita orang Melayu. Karang kita ngahu, karang kita sorok, yang mengajar di pondok-pondok. Buka tafiz, bukan ada nama Nabi buka tafiz. Sebab apa? Nak menjaga Quran, nak memuliakan Islam. Jadi wajib boleh. Itu dipanggil bid'ah. Memang itu bid'ah, tapi bid'ah yang wajib kena buat. Nombor 2, bid'ah karahah. Ini kita pening. Apa maksud bid'ah karahah? Bid'ah yang makruh. Ni lawan bila kita buat maulid Nabi
dia. Tak mau faham tak dalam mesti menatang, kiki menatang. Kita wek dah menatang apa? Mu makan menatang apa? Mu buat menatang pelama. Semua menatang. Orang Negeri Sembilan, orang Johor tak faham dah bahasa kita. Satu lagi dia panggil bid'ah karohah. Apa maksud bid'ah karohah? Bid'ah yang makruh. Menatang apa bid'ah makruh? Tulis ayat Quran ke dalam masjid. Zaman Nabi buatlah masjid Nabi, tak buat. Zaman ni berlambak masjid berrumpun masjid wilayah bersebut inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat Quran. Bid'ah, bid'ah, tapi dipanggil bid'ah yang makruh, bukan masuk neraka. Kalau gitu mufti tak tegak, mufti tak tegak. Kiar pun tulis, ustaz tu boleh tulis Allah. Ini bid'ah makruh, tapi bid'ah yang makruh dia panggil bid'ah karohah. Lepas bid'ah hasanah. Apa maksud bid'ah hasanah? Bid'ah yang baik. Macam kita buat sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Supaya generasi ke belakang kenal siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun kita ingat ini yang ikon yang sebenar. Dia ada bid'ah hasanah, ada bid'ah karohah, ada bid'ah dalalah. Hak tu yang masuk neraka. Apa maksud bid'ah dalalah? Bid'ah yang sesat. Seperti apa? Kalau kawan kita mati, kita pun tuju satu lagu untuk dia. Kalau ni udah baik tu, mati saja. Aku ingat kawan aku, kita tujukan lagu macam arti juga. Mati kawan lima, pakak berhimpun, panggil pikiran, tarik satu lagu mengenangkan jasa. Itu bid'ah. Ada amalan Rasulullah, sahabat tak ada. Daripada orang para iman-iman dulu tak ada. Daripada ahli ulama tak ada. Ini bid'ah sungguh. Hak tu yang bid'ah yang salah. Bukan semua bid'ah tu salah dah dia. Kita makan nasi, bubur dengan gulai ikan, kari kepala ikan, bubur dengan ayam lagi, ayam panggang, ayam macam-macam jenis ni. Macam air ni lah. Ada aku tak nak sebut. Loni habis buat ayam lah oleh susu melo macam tu. Hal ni macam ni. Laikikan lah capur lah tu jadi capur dari ni. Itu dipanggil bid'ah. Bid'ah juga. Bid'ah apa? Bid'ah ibahah. Apa maksud bid'ah ibahah? Bid'ah yang harus dibolehkan. Tengok zaman kita mengaji zaman 80-an. Maka kacang habis buat bubur megah kacang. Zaman ni dekat 25 jadi. Bid'ah lah bid'ah lah, tapi bid'ah yang dibolehkan. Kalau ikut pegang bid'ah saja, Nabi kata masuk neraka, orang makan kacang masuk neraka habis mampu terkekeng. Ni bengong ni lah. Teruk kita ni. Habis. Apa nak royak apa? Kita sama Nabi antaranya iaitu dalam bid'ah hasanah. Bid'ah memang bid'ah. Sebab benar Nabi tak buat. Sebab Nabi tak buat semua benda sunat. Cuma ada kaedah-kaedah. Selagi jadi masalah umat Islam, kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi sunnah. Itu dia panggil sebab masalah orang Islam. Maka Nabi Muhammad ini antara masalah orang Islam, sebab orang Islam dah ambil orang lain sebagai pengikut, sebagai ikutan. Maka ahli ulama fikir cara mana supaya orang kembali menjadi Nabi Muhammad sebagai ikutan. Tengok, sama kita ini. Tengok. Nabi kata gini, man azama maulidi, siapa-siapa membesarkan maulid aku, kuntu syafi'alahu yaumal qiyamah, nescaya aku mensyafaat baginya pada hari kiamat. Apa maksud? Nabi akan beri pertolongan hari kiamat. Kita modal kecil, semayang kita tak tukar, puasa kita tak tukar, mengaji kita tak tukar. Jadi bila jumpa dengan Allah hari kiamat tak cukup modal, maka dia akan tampung yang dipanggil syafaat pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut hadis, yasfa'u yaumal qiyamah salah satu, yang memberi syafaat di hari kiamat 3 puak.
Tiga geng ni yang boleh tolong kita hari kiamat. Nombor satu, Al-Anbiya, para Nabi-Nabi. Nabi Musa bagi syafaat kaum dia. Nabi Isa beri syafaat kaum dia. Nabi Muhammad beri segala syafaat. Orang yang masuk neraka dah. Sembahyang tak biasa. Puasa tak biasa. Tak tu puasa tu. Nabi Muhammad SAW ada dalam hadis, Nabi masuk bersama Jibril, ambil orang tu. Cuma dia ada la ilaha illallah ya. Dia bakar jadi halal, jadi habu. Nabi Muhammad SAW ada syafaat dia. Dia boleh ambil dalam neraka. Ambil waktu lebih. Orang yang masih ada la ilaha illallah. Ini tuan-tuan. Ini syafaat Nabi Muhammad SAW. Hak mana paling besar sekali? Iaitu syafaat Nabi mengirakan amalan orang pada hari kiamat. Hak tu dipanggil syafaatul uzma. Nombor satu kata Nabi yang beri syafaat, iaitulah para nabi-nabi. Nombor dua, summal ulama. Nombor kemudian orang alim, tok-tok guru, wali-wali Allah. Demo ni boleh beri syafaat, boleh tolong kita. Innama ya'shallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah daripada hambanya al-ulama, orang alim. Kita ini lawan orang alim berasa kata macam-macam ketuk guru. Guru bodoh lah, tak ngerti lah. Ni janganlah. Dua tiga golongan ni saja boleh beri syafaat. Nombor satu Nabi-Nabi. Nombor dua orang alim boleh tolong kita. Tok Guru jika dia kata dalam surga kita nak makan makanan tak ngerti. Banyak langsung. Satu-satu hidangan sampai 5-6 kilometer. Jangan bikin ngotok kita lah. Ngotok kita lagi. Wajib kita beriman ini benar syariat. Di atas bumi ini akar pokok, akar di bawah. Buah di atas. Dalam surga buah balik bawah, akar balik atas. Pening kepala lagi. Dalam kita sebut kata apa? Buah kayu kutu. Dia akar di atas, buah balik bawah. Dalam kita sebut. Ni tuan-tuan, hebatlah. Cukup hebat tuan-tuan. Nak makan buah tak henti. Melainkan bila saya mandi mari cara macam mana? Di dunia kita hidup dengan awal ulama. Tanya ahli ulama. Tuan-tuan, nak kata tak? Kena tanya. Summa ulama. Nombor 3, summa syuhada. Siapa dia syuhada? Orang mati syahid. Lawan dengan orang kafir. Orang kafir dia bunuh dia. Dia mati esok. Dia boleh beri syafaat. Tolong orang yang beriman di hari kiamat esok. 3 jenisnya yang boleh tolong. Hak lain tak boleh tolong kita. Selok kerah. Kawan baik kita tak boleh tolong. Nak lari pada kita boleh. Ini dia kata apa? 3 golongan saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beri syafaat. Maka Nabi kata siapa membesar akan makhluk aku, nescaya aku mensyafaat baginya pada hari kiamat. Tengok orang mati syahid. Mati syahid ni banyak. Syahid perang ni panggil syahid Marakah. Syahid mati syahid perang. Dia lawan orang kafir bunuh dia. Dia mati syahid. Tak kena mani, tak kena tanah, tak kena kapan, tak kena semayang. Tangan sekali dengan baju-baju perang. Mati gitu, mati syahid. Ada pun orang lain syahid pak. Banyak lagi syahid. Nabi sebut man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Man kutila, siapa-siapa terbunuh dia duna dinihi fahuwa syahid. Kerana agamanya mati dia mati syahid. Orang berpisah tekuk, suruh dia tekuk agama. Aku takut demokrat kok dia mati syahid. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan siapa-siapa terbunuh dia kerana mempertahankan ahlinya. Apa ahli? Ahli keluarganya. Orang masuk rompak rumah dia. Dia ada silat gayung ke kunta ke tikolo ke tomoi ke. Dia bubuh kawan tu, KO tu kawan tu. Kawan tu ketok dia dengan pangan apa? Dia pun mati. Fahuwa syahid, mati
mati syahid sebab mempertahankan ahli keluarga. Cuma undang-undang negara kita ni pening. Pening tak mana? Kalau orang rompok kita masuk dalam rumah kita, senjata yang kita nak lawan tu kena bawa talitik. Sebab takut lebih pada hak. Tengok kira ingat satu kes. Bila seorang tu orang serbu rumah dia, rompok rumah dia pandai sikit. Geng tu bawa barang, dia pun cari barang tetap mati sekor. Dia yang jadi salah ni. Kena kepala. Hakim kata apa? Sebab hak barang itu tidak orang kata hak yang lebih daripada mempertahankan diri. Kalau orang menyambung rumah kita 2 pagi, kita ada anak dara dalam bilik. Penyambung ni boleh jadi rogo anak dara kita. Boleh jadi dia rompok sebelah tekuk. Jadi kita sebagai bapa hukum dalam Islam, orang masuk ke rumah kita lebih daripada menyambung rompok, kita wajib pertahan. Takkan kita nak boleh talitik tu. Bila orang nak rompok, boleh talitik sudah. Ni pisau ni tak boleh pakai sebab ada orang lagi. Pisau ni boleh. Sementara sudah tu orang sebelah tekuk mampu habis. Ini dipanggil undang-undang gila dia. Sebab tu undang-undang yang paling baik adalah undang-undang Quran yang diturunkan oleh Allah, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya sampai ke hari ini kita tak boleh buat undang-undang Islam. Kerana orang Islam sendiri tak faham Islam. Sebab negara Malaysia ni berpegang atas kuasa orang politik yang membuat pelembagaan. Bila orang politik pun diangkat dari orang yang jahil, maka orang jahil dia tak faham Islam. Dia tambah buat Islam. Dia kata Islam ini jahat. Islam tak betul, Islam tak maju. Sedangkan Nabi hajar siap. Cara-cara nak hakim pemimpin pun dihajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mana kita lihat bahagia Nabi ya? Sebab kisah Nabi Muhammad. Dia masuk belakang anak kedai. Pedih telinga ke, pawak telinga bertajuk ni nak mau panggil kucing tak lama. Kain askar ke, kain polis ke, panggil ku belakang. Aku wayak siap, aku guru. Guru tak boleh tipu-tipu. Allah dakwa aku dalam kubur esok mampu. Sekali politik dah, aku tak kira. Hukum kata itu. Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi Muhammad yang kita duk selawat. Kalau selawat Nabi kuat, dengar hadis Nabi tak setuju, tu sudah selawat. Tak boleh pakai orang. Dia tak sempurna iman. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iza kharajta minad dunia, apabila engkau keluar daripada dunia, bila mati ya Rasulullah, kamu wafatlah, meninggalkan kami umat-umat balik belakang. Fazahrul abdi khairul lana am batrul ard. Sahabat tanya siap ke Nabi. Tanya untuk demo dan untuk kita umat Islam balik belakang. Dia tanya apa? Bila mu tak ada Rasulullah, kepimpinan kamu tak ada, kamu tak pimpin kami dah. Kami depan-depan awak macam mana? Adakah belakang bumi baik bagi kami atau perut bumi baik bagi kami? Ini sahabat Nabi tanya siap. Nak kaya kata kami hidup ke boleh, mati ke boleh? Dia tanya itu. Nabi jawab kata, Nabi jawab pemimpin dulu. Nabi kata iza kana umara'ukum khiyarakum, apabila ada di kalangan kamu para pemimpin kamu orang yang baik-baik. Tengok, syarat pemimpin kena baik. Tu nak lihat kata politik ni antara benda yang ada dalam Islam. Bab pemerintahan ni Nabi sebut siap, pemimpin mesti Nabi sebut. Kita hari ni tak bincang bab politik. Pening kepala. Dia kata aku nak masuk masjid boleh, tapi politik sakut di pintu pagar. Aku suruh orang kata tu mau sakut dia di pintu pagar. Tak bengong daripada itu. Nabi kata apa? Nombor satu Nabi kata apabila ada di kalangan kamu para pemimpin yang baik-baik, wa aghniya'ukum asqiya'akum, dan ada orang yang kaya di kalangan kamu, orang kaya yang pemurah. Dua lah jenis manusia. Nombor tiga
wa amrukum syura bainakum. Dan segala urusan kamu dengan mesyuarat. Tengok 3 jenis. Maka Nabi kata, fa zahrul ardi khairul lakum min batniha. Maka belakang bumi lebih baik bagi kamu daripada perut bumi. Kamu hidup lebih bagus dari mati kalau ada 3 jenis. Nombor 1, pemimpin dulu. Pemimpin kena pilih yang baik-baik. Jangan pemilih yang penyamun-penyamun. Yang pilih yang tak sayang ke agama. Yang pilih pemimpin yang dia cari makan darah, tak boleh ikut agama. Sebab Nabi Muhammad SAW pesan kita cari pemimpin yang baik-baik. Ini tuan-tuan, orang politik saya pening kepala, menyusahkan orang banyak. Sebab tu poli ini dia ada 4 jenis. Nombor 1 dia panggil politeknik. Umur tu politeknik, tempat orang mengaji tu. Hak tu manfaat orang. Orang pergi mengaji situ, dapat mengaji, dapat CJ, boleh kerja. Nombor 2 polistrim. Makan malam ni polistrim. Motor polistrim, makuk cawan motor polistrim. Hak tu juga manfaat. Kita boleh buat kenduri arwah, buat kenduri tahlil, buat kenduri masuk, guna polistrim, bagus. Awak makuk makan bosuk, malam ni makan apa tu? Nombor 3 polipik. Tu polipik perintah. Hak tu bagus juga, manfaat orang. Tak menyusah orang, tak jadi serabut orang. Nombor 4 politik pening. Oh, hak ni pening kepala. Kita nak susah hati, panas sejuk. Nah, jadi macam-macam jenis. Ya, menyusahkan orang ni panggil 4 jenis politik. Hak nombor 1 ni, 3 ni bagus manfaat kita tu. Dia tak ada buruk masuk. Hak politik ni tengok dulu. Kalau politik reti halal haram, alhamdulillah. Politik tak reti halal haram, jangan dulu. Jadi menyusahkan kita. Tengok betul antara satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama klik kita ni. Saya baca kitab tengok tu. Tengok. Jadi yang mula-mula perkara yang dibuat oleh Allah apa dia? Nabi kata awwalu khalaqallah nuri. Awal-awal benda yang dijadi Allah, nur aku, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya pula kaki hukum butung, kepala sama aku tak tahu. Kita beriman sudah, dipanggil benda sam'iyah, benda dengar beriman. Sebab bukan benda semua reti dah. Bila orang tanya apa itu aras, apa itu kursi, kita baca surah ayat kursi itu. Kita nak bayang macam mana, apa itu aras, apa itu kursi, serah pada Allah. Tok guru alim ulama duk cari juga jalan nak beri faham. Dia buat ni. Dia kata ambil sutik telur ayam. Tak kira telur ayam ke telur itik. Langit dan bumi dia kata ibarat telur yang kuning. Tu langit bumi. Kau tengok telur ayam. Langit dengan bumi kita kira macam yang kuning telur. Langit jalan tak habis kita. Tak bisa naik hayat itu. Bumi jalan tak habis. Habis buat kuning balik. Pulau Pinang tak gigi lagi. Amsterdam, London pun lagi tak gigi lagi. Lama lalu fikir kita tu jalan lagi. Kita bayar tengok di dunia Allah beri kuning telur tu ibarat langit bumi. Langit ya Allah luas tak cuba jalan. Kursi pak, kursi samawati wal ardh. Kursi Allah yang meliputi antara langit bumi. Macam putih telur. Berbayar tengok, bukan macam tu lah. Jangan ada orang tak Ustaz Zamri kata langit bumi macam telur, tu bodoh orang panggil. Mapulah aku nak jawab dengan mufti lah. Nak bayarnya selekeh-lekeh fikir orang panggil. Nak bayar tengok dunia tak lepas kita sebab tu jangan nak jawab palsu bukan dia. Tanah tu tak lepas dia kita. Langit ibarat kuning telur. Kursi Allah berbeda ibarat telur yang putih. Atas pada telur aras kulit telur. Bayang tengok tuan-tuan. Jadi kita otak kita kata tak boleh. Jadi layak tak kita lawan Allah? Layak tak kita bertikeh hukum Allah? Tak layak langsung tuan-tuan. Tu dia kata dunia luas lah. Tu taruh tu.
Jadi kalau orang riwayat kata apa itu Nur Muhammad, beriman sudah, suruh fikir. Nah, sama-sama kita tak boleh cari tulis sampai sudah. Tengok. Awal benda yang dijadi Allah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah letak di tulang belikat itu. Di belakang Nabi Adam alaihissalam. Lepas tu para malaikat mau pakai nak tengok, dia minta nak tengok. Allah letak di hujung telunjuk jari Nabi Adam alaihissalam. Ini benda samiah lah. Jangan pakai otak lah. Pakai otak tak jumpa sampai sudah. Saya buat misal mudah gini ya. Bila kita cerita benda-benda samiah ni, ada orang dia kata tak logik. Ini pening. Saya buat gini ya. Kita kelik rumah sagi. Kita waktu baik imani kita. Tu imani. Kira kita tu lah. Waktu baik tak dalam cawan atau bekas. Kita tengok ni. Macam mana imani kita yang baru macam kira macam kelorok ni boleh jadi doktor, boleh jadi parlimen berijek, boleh jadi tok iman, boleh jadi ustaz Zabri Jango. Boleh jawab? Tak boleh jawab sampai sudah. Ini baru imani yang busuk. Lepas tu nak bayang kena benda ni, tengok kata logik. Tuhan lebih pada tu boleh buat. Jadi doktor, jadi doktor Mahathir, jadi doktor Anwar. Semua jenis imani. Lagi. Maka bila royak benda macam tu, kita beriman sudah. Itu kita orang beriman. Bila sebut Nur Muhammad, Allah letak di jari telunjuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ni turun benih pak, turun Nur Muhammad tu pada anak dia sepasang, dua 40 pasang. Nabi Syis seorang, tak sekali seorang dia. Turun kepada Nabi Syis, turun sampai ke dahi Abdullah pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah lawanya Abdullah pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Tino kota Mekah ni tak minat ke dia belaka. Sebab ada Nur Muhammad pada wajah. Dia pergi ke negeri Syam nak nikah. Seorang perempuan iaitu anak Padri Fatimah Syam tahan dia. Dia sebut dalam kitab dia. Kabilah sekalian-sekalian, orang tua sekalian-sekalian. Dia ada apa? Ada Nur Muhammad pada wajah dia. Dia nak mengandungkan Abi akhir zaman. Dia pun tahan Abdullah. Wahai Abdullah, dia kata, kawinlah dengan aku. Ni anak Fatimah Syam. Fatimah anak orang Syam ni bukan macam orang kita kulit ke Bali. Kita boleh dengan hidung kepek. Lawa tak mana sangat. Orang kulit belah nunu Allah, kulit merah menyala, putih melepak. Kalau saya tengok Wan, satu Wan, banyak Wan, penyanyi Wan. Tapi ni tak tahu ni lapis tua-tua tu. Tengok kali zaman tu 80-an dulu dia buat kena masa tu tak ngerti, tak tahu kan. Demo kata malam ni konsep Wan. Joget siapa dia? Pergi kata lain go. Gigi tengok lawa semua. Ingat seminggu, ingat lagi. Itu tahu penyanyi Melayu. Ini pula yang Fatimah Syam ni, orang belah Syam ni, lawa sungguh dia. Tapi Abdullah kata kena. Abdullah kata tak boleh, hai Fatimah. Sebab aku ini kena tanya pak aku dulu. Dia kelik sampai rumah. Pak dia kata, aku jodohkan kamu dengan Aminah. Ia ni dah baca. Anak Abdul Wahab. Dia ni Abdul Muttalib ni, dia suka berburu dengan Abdul Wahab. Duk bincang di mari, menikah dengan anak pula. Kata Abdul Wahab kata, Abdullah anakmu. Dia menjadi kegilaan orang di Mekah, orang Tino Mina. Sebab tu riwayat kata, bila mana Abdullah ni menikah dengan Aminah, orang Tino Fras. Dia pakai perah ni. Setengah tu yang tak mau makan, yang melengu, yang teriak. Hampir 200 orang mati. Sebab apa? Sebab keras. Putus tak bisa disambung, kusuk tak terurai. Kita menikah sekor pun tak mati. Ada menikah mati tak ada. Kita tak ada apa. Dia kata mujur menikah kacau orang.
Kita menikah bukan sekat mati sedih pula. Maka kawinlah siapa dia? Iaitulah Fatimah dengan Aminah dengan Abdullah, yaitu Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin tuan-tuan. Bila menikah saja. Ini saya potong pendek-pendek kan. Sebab PKP. PKP apa maksud? P maksud dia pakat. K itu kena, P berapi. Pakat kena berapi. Sebab duduk dalam rumah sedia tak duit, mana lama-lama habis belah. Duit dalam bank pun habis. APF habis dulu dah. Haji tanya habis dah, tu dia panggil PKP, pakat kena berapi. D duit. PKPD lagi dulu, tak habis duit. Apa kekeng gitu. Sama lagi tengok. Ya, nah. Jadi bila menikah Abdullah dengan Aminah tadi, maka turunlah benih. Nikah biasa lah. Nikah turun benih. Setengah kata turun benih pada malam Jumaat bulan Rejab. Setengah kata gitu. Kita pegang yang mana? Hari Senin yang awal. Setengah kata turun benih Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun benih Abdullah dalam perut Aminah mengandung Nabi itu bulan Rejab malam Jumaat. Sebab tu malam Jumaat ni jangan diulang ni untuk imam ada kerja aktiviti. Ni nak saya surat pun tu malam tu lah, nanti dulu tu imam ada kerja. Malam Jumaat kena ngerti tu. Tengok kata malam Jumaat dia kata apa? Turun benih. Setengah kata pula iaitu permulaan mengandung akan Aminah itu pada hari Senin. Mula-mula turun benih itu. Lekat benih Nabi Muhammad SAW. Pak siapa hari Senin? Sebab hari Senin itu hari hamilnya mengandungnya. Beranak Nabi terbit pun hari Senin. Tengok. Lepas tu Nabi hijrah pun hari Senin. Nabi hijrah pergi ke Madinah pun. Nabi Isra' Mi'raj pun hari Senin. Tengok, sebab tu ulama pegang kata kita buat hari Senin. Masuk kota Madinah pun hari Senin. Dia kata Kaabah sebab apa hari pakai Kaabah warna hitam. Waktu Nabi masuk Fathu Mekah tu serban Nabi pakai serban hitam. Nabi balik serban hitam masuk dalam Fathu Mekah. Kata gitu. Masuk bila? Masuk kota Madinah hari bila? Hari Senin. Dan wafatnya, apa wafat? Mati Nabi pun Allah tentu juga hari Senin. Jadi banyak dalil kata kuatnya hari Senin. Tengok. Masuk hari Senin. Bila mana mengandung lekat saja benih, maka gegak gempita segala isi alam. Itu hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duklah perut lagi. Tapi dunia ni dah gegak gempita dah. Bercakap sesama binatang sama binatang dengan bahasa Arab yang fasih telah mengandung Nabi akhir zaman. Ini satu benda lagi. Kita wajib beriman. Dia kata gini boleh cakap. Rimau sama rimau. Gajah sama gajah. Babi sama babi. Boleh cakap bahasa Arab. Segala macam hak terbang, hak bawah. Maka bercakap dalam bahasa Arab yang fasih telah mengandung Nabi akhir zaman. Tengok tuan-tuan, hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata. Gementar segala pendeta-pendeta. Pendeta ni iaitu pendeta Yahudi. Dengar siapa? Dia jadi ketua sendiri. Api agama Majusi. Nak panggil agama tak boleh. Tapi dia kata orang nak faham. Pahaman Majusi ini yang dok bakar selama 1000 tahun terpadam tiba-tiba. Sebab apa? Kerana mengandung dah Nabi akhir zaman. Bangkit esok dia akan lawan dengan puak Yahudi, puak Majusi sebab nak mengalahkan agama dia. Tengok dia kata hebat Nabi. Daun yang kering-kering, yang warna kuning jadi hijau tiba-tiba. Buah kayu ni yang berbunga terus, yang putih terus masak.
Pokok kayu tak ada bunga. Terbit bunga. Allahu Akbar. Barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pokok bunga tu. Ada seorang ni. Dia pergi kedai Cina. Bila pergi sampai kedai Cina tu duk berniaga jual baju sawit. Biasalah orang berniaga sawit. Dia mesti keping baja dia. Dia kata, Haji, ini baja Haji. Banyak besar buah Haji. Kalau kita tabur buah dia besar, tanah pun banyak besar. Mari kawan seorang tu, dia kata, betul tu kan? Saya sudah track ini baja. Saya tabur, saya paling nak balik saja dia bunyi perak. Okey, kita kata apa perak? Keluar bunga tu. Ayah. Ni orang bau. Dia mana-mana kapur pun dia kena ada sekor hak kaki bahu gitu. Pak saya banyaklah kapur ni dia bahu ni. Hukum berbahu ni gini. Kalau kita pergi dengar kawan tu memang kita dia memang kaki bahu, makruh hukumnya. Kita cuma duduk tengah hari panas-panas ni. Aku rasa nak pergi dengan semak Pak Mat. Tapi kita tu Pak Mat ni kalau bukan mulut tu mesti bahu. Kita pergi tu hukum dia makruh. Tapi Pak Mat tu memang kaki bahu, kita percaya. Hak tu jangan. Hak tu haram. Ada seorang lagi dia kata umur besar tak pula ayam. Dia mau kata besar. Anak ayam yang paling jinak tahu mana? Kawan ni kata aku ayam tu jinak boleh makan dalam tangan, makan beras. Kawan kata jinak gini makan gini ni. Dia kata hakku lagi jinak. Jinak tahu mana dia kata? Aku semayang tahiyat akhir tu duduk itu dia lompat naik ke tadi. Oh dia. Mai nak sangat. Mu cerita gini ni dia bukan cerita dia. Aku nak at-tahiyat dia pak. Aku nak kerti pun tahiyat akhir tak boleh pada kamu. Itu dia nak sangat. Bahu dah bahu. Tapi makruh hukum dia. Kita tengok. Kita bahu dia bahu. Tapi bila bingung tengok sama kita. Dia tu iklan sikit-sikit. Tak boleh banyak sangat sebab maklum kalau ceramah dia. Malu ke Nabi Muhammad. Tengok dia. Jadi bila mengandung semua, hijaulah segala bumi yang kering tadi. Jadi kering. Jadi mengandung 9 bulan. Pada bulan yang pertama yang mari kepada Aminah dalam mimpi dia, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Mari dalam mimpi Aminah, hei Aminah, kamu mengandungkan Nabi akhir zaman. Dia kata gitu. Kata kat siapa? Kata ke Nabi lah. Dia bilang gitu. Tengok Aminah mimpi Nabi-Nabi semua. 9 bulan tu 9 orang Nabi dia mimpi. Nombor 1 dia mimpi Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Allah jadikan daripada tanah 40 jenis. Campur dengan tanah liat, tanah merah, tanah pasir. Sebab tu kita ada hitam, ada kuning, ada merah, ada kelabu. Aku putih lah, kalau putih. Sebab tu abang kuning tu Melayu tu siang. Dan air macam juga, macam-macam jenis air masih air laut. Sebab apa? Nak buat Nabi Adam alaihissalam. Hebatlah itu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Tapi bila mana duduk dalam syurga, dia makan satu buah kurma. Buah larangan kurma. Khuldi itu maknanya kekal. Dia makan sebab apa? Hasutan daripada iblis. Dia makan oleh Siti Hawa bini dia. Allah bujuk kakaknya syurga. Jatuhlah akan Hawa dan Adam. Jatuh di mana? Di kampung Serinding. Satu kampung di India, Kus-Kus Kota P. Tadi kita baca Pak Sorokan. Iya, Nabi Adam jatuh di mana? Jatuh di kampung Serinding, India. Pasal Siti Hawa jatuh mana? Jatuh di Jeddah. Jadung, asal jadung lah. Nenek tua. Itu dipanggil jadung tu. Nenek tua, kampung. India dengan Mekah tu jauh. Tapi Nabi Adam pakai bagaimana? Pakai seru saja. Hei, adik
hei abang Adam, macam tu. Tu tuan-tuan, kita ini bahasa hebat dengan canggih WhatsApp kita ni tak ada orang pun. Nabi Adam awal-awal tak pakai wayar pok, tak pakai pencawan, tak kena bayar pipik tu. Tapi bila dia tak ruh ya, siapa yang paling canggih? Kita dengan Allah. Kita ini bila boleh alatnya mana adalah moden. Kalau ikut Islam tak moden. Khotbah apa tu? Ni Nabi Adam lagi dah ada alat canggih. Hubungan telefon ni. Kita pakai alat, dia tak pakai panggil dia. India dengan tak kena bayar prepaid sepupan. Topak tak kena Maxi, tak buat lagi. Tapi boleh jumpa di mana? Boleh jumpa dengan Siti Hawa. Boleh panggil gitu. Malaikat bawa suara Adam pergi ke Hawa. Mai pada suara Hawa pergi ke Adam. Macam tu. Berjumpa lah dia orang. Berjumpa tuan-tuan. Ni Allah dah janjilah. Maka lahirlah kita semua ni. Kenapa? Peristiwa yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak hajar kita hari ni jangan kesepeh dah, canggih dah. Allah tunjuk kisah Nabi Adam lagi canggih pada kita. Jadi sekarang ada telefon kita tu, Oppo ke Nokia ke apa-apa pun tak boleh lawan zaman dulu tadi. Jangan rasa hebat. Kita sangat lemah, Allah dah tunjuk jalan dah. Habis nombor 2. Mari bulan kedua buat mengandung. 2 bulan lah. Orang Cina mengandung 2 bulan ni dia nak makan macam-macam. Dia nak makan pucuk petai di atas bumi diri. Dia nak mampu kita. Pucuk. Dia cari atas bumi diri kita. Ni orang Cina mengandung. Mengandung mana? Mengandung bulan kedua. Mari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Kata dia, hei Aminah, kamu mengandung Nabi akhir zaman. Siapa Nabi Idris? Iaitu Nabi yang Allah Ta'ala izin dia cabut nyawa. Nabi Idris mati dah. Dia kawan baik dengan malaikat maut. Malaikat maut ni kawan dia. Kita jangan cari pasal. Dalam kitab Matan Johor sebut, malaikat maut ziarah kita ni setengah kata 300 kali sehari dia ziarah kita. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak pakai tak hijau PGA lah. Pakai tak hijau lah, pakai tak semayang semua. Setengah kata 600 kali sehari dia mari ziarah. Maknanya dia hari-hari dia tengok kita. Cukup tayang piang gitu. Malaikat maut dia. Satu hari Nabi Idris ni jumpa dengan malaikat maut. Hei malaikat maut, minta pada Allah terus tengok mati dan orang sakit. Dia berkira dengan Allah terus cabut nyawa tengok. Cabut nyawa tengok. Cabut nyawa Nabi Idris. Lepas tu buh klik. Minta gitu. Dia bubuh klik Nabi Idris. Nabi Idris mati lepas tu buh klik. Buh nyawa. Sakit kan? Kawan baik tarik kan? Tarik cukup pelan. Dia kata tak hilang lagi rasa sakit seperti Allah Akbar. Cabut kalau kawan-kawan cabut. Dia kata kawan cabut kok. Lepas tu minta lagi. Aku nak tengok neraka, nak tengok syurga. Bawa kita tengok neraka selok tu. Pagi segar klik kita tengok syurga. Tengok syurga Nabi Idris masuk ke dalam. Malaikat mau boleh masuk, betul itu dia. Dia tak boleh masuk dia. Orang-orang yang bagian diminta kendaraan boleh masuk. Dia masuk tak terbaik. Buatlah. Dia ni nak terbaik. Dok dalam. Kalau malaikat oyak-oyak kata kena terbaik, dia pun terbaik. Terbaik dia tinggal kasut dia dalam. Pula dah masuk pula mau kata. Terbaik pula, lepas tu panggil terbaik pula. Kata, hai Idris, kamu tak boleh lagi. Allah angkat Nabi Idris duduk di langit keempat. Kalau kita sebut itu. Sebab tu dah kerana langit keempat itu tempat letaknya matahari. Dengan keberkatan daripada Allah yang begitu Nabi, kurang sikit kepanasan matahari yang panas. Nabi Idris ada di langit keempat. Sebab tu mana dalil? Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jumpa Nabi Idris di langit keempat. Tuan-tuan ini Nabi Idris alaihi salam. Kita jangan tahu anak mau takut sangat. Mati tuan-tuan dia. Mati dia kira gini.
Dia tengok kalau ramai orang sembahyang itu antara satu benda Allah Ta'ala beri rahmat. Tapi sebut ma min rajulin muslimin yamut yaqumuna ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Nabi kata apa? Tidaklah mati seseorang Islam yang mayatnya disemayangkan oleh 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'an, yang tidak mensyirikkan akan Allah dengan sesuatu apapun, syafa'ahumullahu fi, Allah mensyafaat ke atasnya. Jadi kalau orang mayat kita 40 orang atau lebih, alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, bila orang mati kita panggil budak pondok, budak kafir semayang tu. Bukan bayar harga semayang tu, ada setengah masjid dia kata gitu, tak boleh. Bukan boleh bayar, bukan bayar duit semayang tak boleh bayar. Satu takbir dia tak boleh bayar, harga dunia ni tak boleh bayar lagi. Bukan maksud ulama suruh mari kerana nak beri kena dengan hadis Nabi kata 40 orang yang semayang mayat ataupun lebih, maka dapat syafaat si mati. Pak terguling bing dah. Lepas tu kita pun nak beri orang ramai. Hak kapur kita ada lah, tapi kan 3-4 ekor. Hak kecil tak berdiri, hak kecil cakung tak hujung. Tak ada. Hak makan berdiri tak betul sangat. Jadi kita pun nak tambah jadi lebih sikit, kita pun telefon pondok-pondok atau tahfiz. Demo ni duduk ngaji dia. Mari kita pun jadi sebab ada hadis Nabi kata kalau 40 orang atau 400 orang maka syafaat. Jadi kita beri duit apa? Beri duit, ada mau beri duit budak pondok kan ngaji pak. Beri duit mutu demo atau beri bank demo. Bukan bayar harga takbir demo, tak boleh bayar tu. Bismillahirrahmanirrahim tak boleh bayar dah. Jangan bingung saya. Ni pak duk kerak tengok ni. Pak harap tak apa lagi dah. Nak heran sangat kalau kita nak beri banyak orang kenapa? Demo tak minta kita kena fikir. Ni dak jangan. Maka orang semayang kita tak kena dengan dia kata 40 orang atau lebih. Kalau 200 orang. Untuk guru tak apa lah. Dia mati saja 2-3 ribu orang. Orang perih-perih macam kita. Itu tuan-tuan dengan salah sangka kata kita mayang tu bayar duit mayang tu dah. Duit semayang tak boleh bayar. Kita bayar fikir sebab apa? Kita sedekah. Kenapa? Demo mari tolong nak mengenalkan dengan Nabi sebut arba'una rajulan, 40 orang mensyafaatkan si mati. Tengok. Habis Nabi Idris. Mari pula bulan 3 nak berhenti kau apa aku tak tahu. Aku ikut boleh berhenti dah, aku ikut betul dah. Tapi tak habis cerita. Sikit lah. Lepas tu mari Nabi Nuh. Nabi Nuh ni tuan-tuan tu kisah. Dia buat kapal 7 tingkat. Kau dah hina dia. Pakak berok dah kapalnya. Betina jatah pakak ni berok. Allah timpa satu penyakit sakit mata. Orang sakit mata pun lagi berok juga dah kapal tu. Tersilap jijak rubahlah kapal tu. Sesembah muka pakai jelek. Jadi mana ubat yang paling best? Ubat di atas kapal Nabi Nuh. Orang kampung pakak fikir buat tengok ubat. Jadi kita doktor yang paling pandai daripada dia. Tuan-tuan, tak ada lah. Tukang yang paling pandai kali kita daripada dia. Iaitu Nabi Nuh. Allah buat siap. Jadi kalau kita jadi tukang ni, kita jangan rasa hebat. Allah cipta siap Nabi Nuh, tukang yang paling hebat. Nabi Idris, tukang jahit. Kalau kita ini buka kedai, buka aku hebat dah. Dah Allah tunjuk siap dah. Nabi Idris tukang jahit. Sama lagi. Mari Nabi bulan yang keempat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim adalah panjang dia kena bakar dengan Namrud tu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bakar. Allah lepaskan dia selamat. Sehingga malaikat Jibril kata, aku paling sibuk 2 tempat. Sibuk yang pertama bila mana Allah perintah Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Terbang dalam mana saya, dia 500 sebelah kanan, sebelah ni 500. Nak diambil, apa dah? Nak ambil kibas dalam surga. Piu lagi dalam mana. Nombor 2 bila Nabi Ibrahim kena bakar. Allah perintah kulna yana, berkata kami, kata Allah, hei api sejuklah, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Kalau sejuk dia mati juga.
Maka dia tambah, dan selamatkan Ibrahim. Allah Ta'ala perintah Jibril tanam pokok bunga. Duduk atas kerusi, pokok bunga tumbuh keliling. Sedap tu ya. Api bakar keliling. Hebat tak? Hebat mukjizat Nabi Ibrahim. Nak pergi ke tempat Nabi Ibrahim tu, tengoklah api tinggi. Maka dia buat menjenik, dia panggil terubih dan kita. Tarik getah itu. Semua pengikut Namrud tarik, tak bergerak langsung. Ada seorang lagi, iaitulah bapa, nama dia Azar, bapa Nabi Ibrahim. Pak dia mari pegang, Nabi Ibrahim minta doa pada Allah. Hai, maka bergeraklah. Akan ni, terubih tadi, punggang Nabi Ibrahim masuk dalam api. Nabi Ibrahim berkata gitulah, wahai Aminah, kamu mengandungkan Nabi akhir zaman. Lepas tu mari pada bulan yang kelima, Nabi Ismail alaihissalam kena sembelih dengan pak dia tak masuk. Sembelih tak masuk. Pisau ni dia asal 3 hari 3 malam. Toreh batu pecah. Toreh tak masuk awal. Jadi ulama hukum buat hukum ilmu tauhid, kita mengaji tauhid, wajib pada adab, wajib pada akal, wajib pada syara, wajib pada aridi partner. Sebab apa? Wajib pada adab, tajam putus. Ambil di mana? Ambil dalil kisah Nabi Ibrahim. Tengok wajib pada adab, benar tajam, bila-bila pun putus. Tanya akal apa? Benar tajam putus lah. Akal jawab harus putus, harus tak putus. Sebab apa? Pada memutuskan adalah kuasa Allah, bukan kuasa tajam. Disitulah dia jadi hukum akal, hukum adab. Baru kita faham. Disitulah ulama buat kitab sifat 20 buat hukum adab, hukum Allah. Kenapa? Tengok besok sini. Tajam pisau tak masuk. Itu sebenarnya. Pisau tajam tu butuhkan. Pisau tu membutuhkan atau tajam pada pisau membutuhkan, Allah yang dibutuhkan. 3 macam. Nak lihat tak? Kita kata pisau dibutuh kafirun. Jadi kafir. Apa maksud? Karena pisau adalah makhluk. Sebab apa? Berlawan dengan kisah Nabi Ismail. Macam mana tak butuh pisau tajam? Kita kata memanglah syarat nak butuh kena tajam. Nabi Ismail juga pisaunya tajam tapi tak butuh. Di sinilah ilmu ulama hukum ternafikan mutasi daripada pada perbuatan. Itu dia tulis sah pada perbuatan yang kita menjadi tauhid. Hanya perbuatan Allah pada memberi tugas. Walaupun tengok di tauhid perbuatan kita. Itu satu dua. Sama lagi. Kemudian sikit lagi. Mari bulan ke-6. Mari Nabi Musa alaihissalam. Kata gitu juga, Aminah, kamu mengandungkan Nabi akhir zaman, Nabi Musa. Nabi Musa ni ada tongkat dia. Allah berikan mukjizat tongkat dia punggang gitu, jadi ular warna kuning. Fir'aun ni dia berok 40 hari sekali baru berok. Ni Fir'aun. Tapi bila tengok ular Nabi Musa tu, dia berok selama 2 minggu betul-betul kiri-kiri. Kata hebat tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa ni pun satu hari bila dia lari daripada Mesir, berhenti di bawah pokok. Mari anak Nabi Syuaib 2 orang. Dia tolong anak Nabi Syuaib habis batu, minum air di telaga. Anak tersebut nama Sakura. Saya ingat Sakura ni sekuntum bunga Sakura di Ulu Sahara. Zaman kumpulan lama-lama dulu ni, kumpulan Sophia ni. Tengok. Bila Nabi Musa hakik batu tu, jamu air anak Nabi Syuaib. Batu Nabi Syuaib tengok ambil kerik awet. Sebab apa kerik awet? Dia pun kita ada pemuda rumah. Batu Pak ajak dari rumah. Dalam perjalanan kerik tu Nabi Musa suruh dia pergi dulu. Anak dara Nabi Syuaib. Dia ikut belakang. Bila ikut belakang orang betina orang kerik. Ayam.
Bila angin pupuk seselok betih. Nabi Musa dia orang yang amanah. Tu Nabi sifat amanah. Dia kata angin tak apa tak tahu agak panggil mek boleh. Dia kata umur orang lari umur belakang aku. Kalau mau kata kiri aku kiri. Kalau mau kanan aku kanan. Kalau kita pakai dekat situ tadi jalan lagi pelan-pelan tak apa. Ustaz pun bukan boleh hangat-hangat. Ada banyak menipu kan ustaz. Apa tengok nikah 2, nikah 3 baru bini. Tengok ni. Cuma ustaz ni dia tak takut bini ya. Dia mau kata ustaz takut bini dah. Aku tak takut bini pula. Cuma bini aku menakutkan aku. Dia mau tanya aku sebab apa tak menikah 2. Aku tak nak cari mapuk. Aku boleh makan nasi di molek di dalam sejik. Orang betina ni kalau bak lain tak apa. Kalau bak menikah dia istihad jihad sabilillah kita mapuk. Jangan cari pasal. Saya ada kawan orang. Dia turun masjid dia kata ustaz saya kahwin 2. Saya kata baik aku tak nikah 2. Dia kata tapi ustaz nak perdamaian tak boleh supaya Irak berdis dia. Saya kata silap juga. Sebab syarat kita nak menikah ni nak bermadu. Bila nak bermadu kita kena tahu madu di rumah kita tu madu apa. Sama ada madu peluluh atau madu lebah. Kalau lawan sangat tu dia madu lebah, dipetik muka. Kalau madu peluluh apa? Peluluh dia bunyi wow ketik dah. Sebab dia katanya nak nikah apa tak tahu. Aku madu lebah ini besar. Tengok apa? Dia ketiknya muka tengok leh. Tengok. Tu nak kata ya. Nabi Musa alaihissalam dengan perempuan ni, perempuan sangat baik. Sebab tu saya nak Umar kata ya. Dia kata, aku lebih berani berjalan di belakang seekor singa daripada aku berjalan di belakang seorang perempuan. Tu tahu saya nak Umar. Tamu orang betina kita ni pakai baju ketat-ketat, tak nyekam-nyekam habislah. Orang malam ni tak ada malu apa. Saya ada bawah kereta berhenti trafik lain. Orang betina pernah berhenti sini. Umur sama-sama begini kita astagfirullahalazim. Nak memejamkan mata tak boleh sebab tengok trafik lain. Dalam kitab Tasawuf kata hendaklah kamu memejamkan mata. Kalau faham tauhid pejam macam tu lah belakang kereta lah. Pejam sini jangan tengok benar. Tapi kalau dia nak balik sini pun penting sini betul. Sini ketak ni tengok kita nak bagaimana. Tengok kalau muslimah bagaimana. Sebab kita ustaz percaya. Ya percaya Nabi Muhammad, Nabi suruh, sahabat suruh. Kita ni tak ada. Jangan tengok sebab sok, jangan tengok janggut panjang, tak boleh kira. Hati tak boleh kira. Dengar waktina jangan terbaik. Dengar waktina jangan terbaik. Orang yang mula-mula mati terbunuh, siapa dia? Iaitu Habil adik Qabil. Kenapa? Waktina. Mati dia. Orang yang jadi kafir dia, iaitulah Qabil. Sebab apa? Qabil sebab kita hati dengan kahwin dengan Labidah. Dia nak diterima kehidupan dia. Barshisha, seorang laki-laki Bani Israel, ibadat 220 tahun. Tapi dia ni kena fitnah dengan orang Tina, perempuan orang Tina. Dia mati dalam keadaan kafir. Seorang lagi Bala'am ibn Ba'urah, ulama besar zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau dia minta doa ni makbul sekali. Anak murid dia 12,000 alaihi ulama. Kita 12,000 kita telang motong putih sekedar ramai semua nak murid saya apa. Tapi kah motong kita telang operator cakap sawit itu dia. Tapi anak murid Bala'am ibn Ba'urah 12,000 orang untuk guru. Kalau ni dia bila mana orang tanya soalan dia lenggok itu jawab tu. Ahli sungguh tu guru tanya soalan bukan anak murid kita kena. Kita ramai tapi kan darah kita ni jawab tapi tu guru ahlinya. Tapi mati kan apa? Mati kafir dia. Sebab apa? Kerana perempuan yang dibini dia. Bila mati seorang raja dia minta supaya Bala'am ibn Ba'urah ni berdoa pada Allah mengalahkan Nabi Musa. Bala'am kata, aku ni kalau aku doa juga
maka hilang dunia aku, hilang akhirat aku. Jadi demo ke bini dia, beri mak. Orang tengok mak bang sudah. Dia pujuk Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am berdoa juga, tapi dia sebut kata melaknat, kata mengalah, kata dosa. Allah paling lidah dia, mati terjelek dia, mati kafir. Bal'am ibn Ba'urah seorang ulama sama Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan ni, Nabi ada bahaya perempuan. Orang Tino sangat bahaya tuan-tuan. Tengok habis Nabi Musa. Mari dalam bulan ke-7, lagi 2 bulan dah. Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang akan baca kitab Taurat dalam surga. Nabi Muhammad akan baca Quran dalam surga. Kalau kita masuk surga, kita akan dengar dia baca Quran. Nabi Muhammad baca Quran, sedap kalau Allah anak Allah kita. Nabi Isa baca Injil. Nabi Daud baca Zabur. Nabi Musa baca Taurat di dalam surga esok. Kita boleh dengar. Kalau insya-Allah Allah beri kita masuk surga, insya-Allah. Boleh dengar mana-mana. Pak orang Nabi ni akan baca kitab-kitab yang kita beriman dengan Pak Putih kita ni. Tengok. Apanya cerita Nabi Daud ni. Dan pada bulan ke-8 Nabi Sulaiman alaihissalam. Yakni Nabi yang diberi kuasa oleh Allah naik kepada satu hamparan boleh terbang dengan bantuan tolakan angin. Tapi Nabi Muhammad ni tak pakai terbang ni betul. Pakai tangga, lagi hebat Nabi Muhammad mukjizat. Nabi Sulaiman alaihissalam dia naik satu hamparan boleh terbang. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kata macam mana? Ya Aminah, kamu mengandung Nabi akhir zaman. Mari dalam mimpi bulan perut Nabi dah masuk 8 bulan. Mari bulan 9. Iaitulah bulan terakhir lah. Sakit perut lah bulan apa lah. Ni tengok orang Tino ni tengok perut ni. Apa dia? Nabi Isa alaihissalam. Mari dalam mimpi Siti Aminah. Wahai Aminah, kamu mengandung Nabi akhir zaman. Kata gitu juga kepada Aminah mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni antara nabi yang tidak dijadikan bapa. Allah tak jadi bapa. Dengan tiupan daripada Jibril, maka mengandunglah dia dalam perut Maryam ibu dia. Bila cukup bulan dah. Cukup bulan apa? Mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 bulan tu, bulan Rabiul Awal. Pada bulan apa? 9 bulan. Bulan Rabiul Awal, malam ke-12, malam Senin, tahun gajah. Apa tahun gajah? Tahun Abraha serang kota Mekah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Surah Al-Tarakah. Tentera daripada Yaman mari ke Mekah nak roboh buang Kaabah. Sebab nak buat Kaabah pula di negeri Yaman. Sebab Kaabah sini menyebabkan maju negeri Mekah. Dia bawa gajah nama Mahmud. Ketua gajah nama Mahmud. Serang mari, Allah hantar burung nama Ababil. Tarmihim bihijaratin, melontarkan. Api-api besi batu habis kepala. Mati tentera Abraha. Zaman itulah maka mengandung nak beranak lah. Pagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun gajah pada malam 12 Senin. Bila sakit perut saja, Aminah berkata, "Hai khadah, sila pergi turut Tok Bidan." Tok Bidan duduk di ujung kampung. Nama Tok Bidan itu Ummu Syifa. Siapa Ummu Syifa? Mak kepada Abdul Rahman bin Auf, saudara Islam yang bayar. Ummu Syifa, sementara Ummu Syifa nak mari tu, Allah hantar burung warna hijau duduk penuh putihkan. Kita sebut ni. Allah hantar. Sebab apa? Nak layan Aminah bersorang-sorang. Tengok burung penuh lagi. Allah hantar turun juga Asia bin Mazahir. Siapa Asia? Bini pada Fir'aun. Asia Islam. Laki dia Fir'aun kafir. Bila mana dia nak tidur malam, Allah ganti dengan iblis. Tidur dengan Fir'aun. Muka lagi Asia. Asia tak pernah disentuh oleh Fir'aun laknatullah.
Ni Asia ni juga turun roh dia. Nah, turun sebab apa? Turun nak menyambutkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hebatlah turun nak sambut ni. Kalau kita lari dan nak budak dia nak turun orang tu. Turun Asia. Lepas tu pula turun lagi pula Siti Maryam. Siapa Maryam? Iaitu mak Nabi Isa alaihi salam. Sambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turun pula 3 orang lagi. Apa 3 orang? Yakni 3 orang anak bidadari nak sambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang bidadari pula menjadi isteri Nabi dalam syurga esok. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila cukup tanya, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir ke bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyusu pula dengan 10 orang susu Nabi. Sebab tu Nabi perangai macam-macam. Yang mula-mula susu Nabi ialah Suwaibah. Siapa Suwaibah? Hamba pada Abu Lahab. Abu Lahab ni paknakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada sibuk kerja, dia beri seorang hamba untuk jaga Aminah menyusu Nabi. Orang Arab macam tu. Pakat menyusu banyak-banyak. Sebab tu bijak Nabi Muhammad. Nak tunjuk hadiah kita. Kalau banyak jenis benih yang susu, dia ikut perangai macam-macam. Sebab tu kita boleh ikut sunnah Nabi. Kalau kata ada anak kecil, syarat susu dia itu hendaklah kena beri kenyang 5 kali kenyang. Kena kenyang 5 kali. Kenyang budak pula. Anak dia itu daripada beranak sampai 2 tahun. Dia mau tanya soalan saya, Ustaz Zakri. Kalau saya makan susu bini saya jadi anak susuan, aku kita bingung. Ada Pak Allah dia tanya. Tanya untuk tak boleh goyak dalam tu dah syarat 2 tahun. Pak Allah puluh lah. Kalau makan bini kita kan sedap baru. Boleh lah, boleh betul. Tak jadi anak susuan. Jadi susuan ni budak kecil daripada beranak sampai 2 tahun. Syarat 5 kali kenyang. Maka hukum dia semacam mak dia. Cuma dalam hentak siapa yang kali. Ni bak ni aurat macam tu semua. Apa dia kata? Cuma bijak. Seorang lagi pula dan 3 orang anak dara yang menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang. Siapa dia 3 orang tu? Iaitulah nama dia Atikah. Anak dara tapi ada susu. Ada susu 3 orang. Jangan cari kok ni pula dipuling. Anak dara ni lah hak apa? Jenis ni kok asal dalam riwayat tu hak puling. Kalau hak kita ini itu dipanggil irhas. Apa dia irhas? Seseorang yang jadi nabi. Maka dia ada kelebihan dia. Kalau jadi nabi dah dipanggil mukjizat. Sebelum jadi nabi rasul dia panggil irhas. Orang anak dara, tapi anak dara ni 3 orang ni demo ni ada susu. Walaupun anak dara. Dia walaupun demo anak dara, demo ada susu 3 orang. Tengok. Nama apa? Nama Atikah. Nabi kata anak ibnu Awatik. Aku ini anak kepada Atikah. Jadi 3 orang. Sebab tu Nabi malu macam anak dara. Sebab dia minum perasaan dia. Tengok. Dan juga yang terkenal Halimatus Sa'diyah. Ini semua terkenal lah. Halimatus Sa'diyah. Laki dia nama Haris. Laki Halimatus Sa'diyah. Kakak susuan Nabi nama apa? Domirah. Laki tak disebut. Nama Domirah yang menyusu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia kata 10 orang. 10 orang yang menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Dan banyak lagi lah. Dan juga seorang daripada hamba pada Hamzah ada juga. Semua 10 orang tuan-tuan yang menyusul akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia hebat. Dia perangai susuan ini terlibat dengan perangai kita. Tok Guru sebut ada kisah dia kata. Ada orang belah kuda. Lawan kuda. Lawan-lawan nak menang dah kuda tu. Tiba-tiba dia jumpa lumpur. Dia berhenti berkubat.
Allah ketika aku nak naik first prize itu kalau lawan yang muda lawan apa sampai lumpur dia pergi berguling. Dia mau tanya sebab apa kuda tadi ni lari-lari di berguling. Sebab kuda ni masa kecil dia nak timur. Jadi kita dia menjamu jadi kepada susu kerbau. Bila jamu susu kerbau dia jadi perangai kerbau. Sebab tu kita ini jadi banyak orang yang umum. Sebab jamu susu kerbau. Jadi panggil dalam kitab sebut berapa tempat ni antara perkara-perkara yang disebut. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ni. Seorang lagi nama Khawlah. Kita tengok. Dan Ummu Aiman juga. Ummu Furuh. Tengok banyak orang. 10 orang. Ummu Furuh, Ummu Aiman, Khawlah. Banyak orang ditambah lagi jadi campur semua jadi 10 orang. 10 orang yang menyusulkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu tadi kalau bila pun jangan kata jadi tadi. Jadi ada satu kisah dari mulia. Kisah dua gadis. Kisah dua gadis ni dia mau susu mak dia. Budak kecilnya susu mak dia. Jadi Nabi Muhammad ni bila bubuh susu dari sini, patut hampir saja bos ini dia tak mau. Sebab Nabi Muhammad ini tidak ada sifat tamak. Sebab dia tahu beda tampak susuannya. Dia tak ada mau. Tapi dia kecil lagi. Jadi orang tua buat kisah. Dia kata dua beradik ni makan susu mak, adik mak. Jadi belah abang ni tamak sangat. Belah sini pun dia nak tiba, belah sini pun nak tiba. Beri sini adik tak boleh makan. Adik jadi malam tu adik buat kerajaan. Adik cari racun pun ditek mak dia. Nak beri abang dia mati. Bakit esok pok dia mati. Tak dapat jawapan. Sebab pok mati tak tujuh. Tak boleh jawab dia mati. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yuti pada Allah lagi kita maaf Allah berdoa. Setakat tuan balik kalau kita baca mulut sedikit masa persingkat saja. Setakat tu kita faham Nabi Muhammad memang manusia yang sangat hebat tuan. Dan hanya jalan dia lah kita boleh selamat di akhirat esok. Nak selamat dunia pun ikut jalan dia lah selamat. Nak di akhirat selamat pun ikut jalan Muhammad lah. Yang kita selamat dunia dan akhirat. Allah tidak reda kita melainkan kita diredai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad tak reda ke kita kecuali kita reda pada Allah Subhanahu wa taala. Itu musim dua-dua. Taat Nabi Muhammad maka kita taat Allah. Kalau taat Allah kita mesti taat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setakat itu saja tuan-tuan. Jadi saya minta mau lumayan saya dengan jamaah. Jadi saya nak kelik. Besok pagi saya ada kuliah lagi. Tak ada. Saya buka masuk atau saya buka tak ada. Direct hari-hari tidak ada. Jadi saya nak saya tak main shot saya klik dulu. Kalau makan tu saya wakil kalau lima makan. Saya nak klik dulu. Ada khas. Pagi esok nak tolong lagi. Jom saya bukan. Saya Bali memang Bali tapi Bali dengan saya 32 kilo. Dengan hotel Bali tu. Maknanya tengok Bali dekat. Memang di Bali dekat. Aku dengan Bali dekat berulah ni. Dia lagi saya sepadan dengan jalan lagi tu yang buruk. Tak apa saya tak pulang. Seperti itulah. Sangat jauh lah saya. Askot tu lah seperti itu. Jalan yang bukit gula apa pukul tu. Di kampung kita 8. Kita kau jom mana kita tengok. Jadi saya nak kata buat ikan lebih. Jadi saya tak tunggu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika ulama wa salih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa rasulika ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Fadil Ustaz dan Cicit atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi yang begitu menarik dan sangat cantik dan dewasa. Walaupun dalam masa sekejap kita masih lagi rasa tidak puas sehingga diceritakan menyusu belum lagi perjalanan Allah masih nak hijrah dan sebagainya. Jadi insyaAllah dalam beberapa masa-masa yang lain sekiranya diizinkan Allah kita akan jumpa lagi. Jadi majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih
kepada Al-Fadhil Ustaz Tansudian menyampaikan ceramah pada malam ini. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau apa? Tak tahu je. Rendah dia.